Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Indonesia, yang mana Malaysia kalah 4-1 kepada Indonesia. Tahniah untuk Indonesia kerana layak ke separuh akhir AFF Suzuki Cup untuk bertemu dengan Singapura. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah punca kekalahan dan juga apakah kelemahan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama adalah di posisi fullback, iaitu bahagian back kanan dan juga bahagian back kiri, terutamanya back kiri yang dimainkan oleh Syahmi Safari, yang mana pada perlawanan ni kita boleh katakan Syahmi Safari banyak buat kesilapan. Antaranya adalah off marking, yang mana beliau tidak marking pemain-pemain daripada Indonesia, dan kita boleh lihat gol pertama adalah terhasil daripada Syahmi Safari yang tidak peka dengan keadaan sekeliling, yang membiarkan Witan Sulaiman untuk penetrate di bahagian kiri pasukan Malaysia dan berjaya untuk melakukan assist kepada Irfan Jaya. Kita boleh tengok bagaimana positioning Syahmi ketika itu dan bagaimana Syahmi tidak marking Witan Sulaiman yang berada berhampiran dengan beliau. Boleh dikatakan Syahmi memang off marking. Yang kedua, kita boleh katakan Syahmi off positioning, yang mana beliau tidak berada dalam kedudukan yang betul untuk mengekang ataupun menghalang pergerakan pemain pasukan lawan di bahagian serangan. Contohnya gol kedua pasukan Indonesia, yang mana kita boleh lihat bagaimana pemain Indonesia berjaya untuk tembusi Rizal Ghazali dan juga Dayan Kus, lalu membuat hantaran ke hadapan bagi mencari Irfan Jaya sekali lagi, tetapi Syahmi Safari waktu itu terlalu deep ke tengah, menyebabkan Irfan Jaya berada dalam kedudukan yang kosong. Boleh saya katakan itu adalah dua kesalahan ataupun dua punca yang besar, dua kesilapan yang besar yang dilakukan oleh Syahmi Safari dalam game ini. Bahkan kita boleh juga lihat bagaimana Syahmi Safari sering memberi ruang kepada pemain-pemain Indonesia di bahagian sayap untuk penetrate di bahagian kiri pasukan Malaysia, apabila Syahmi Safari sering terlalu ke hadapan dan meninggalkan banyak ruang ataupun space di belakang beliau untuk pemain-pemain Indonesia melakukan hantaran di belakang pertahanan, ataupun untuk pemain-pemain Indonesia menggunakan kepantasan dan juga kelajuan mereka untuk menyerang pasukan Malaysia di bahagian kiri. Itu yang boleh saya katakan yang pertama di bahagian fullback, terutamanya di bahagian kiri. Manakala untuk bahagian Rizal juga, kita boleh lihat beberapa kali Rizal Ghazali buat mistake, yang mana beliau gagal untuk challenge ball dengan pemain seperti Irfan Jaya, Pratama dan juga Witan Sulaiman di bahagian kanan, yang menyebabkan beberapa kali Rizal bergelut dan terpaksa untuk melakukan terjahan ataupun body challenge bagi merampas balik bola. Dan kita boleh lihat Rizal punya kesilapan adalah sedikit, yang mana gol kedua pasukan Indonesia adalah terhasil apabila Rizal gagal untuk menghalang gerakan pemain Indonesia yang dilakukan di bahagian kanan dengan lebih awal dan membiarkan pemain Indonesia tersebut untuk masuk ke dalam kotak penalti. Itu punca kelemahan ataupun punca kekalahan pasukan Malaysia yang pertama di bahagian fullback yang tidak bermain dengan begitu baik pada perlawanan ini. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan punca kekalahan pasukan Malaysia adalah di bahagian tengah, yang mana untuk pada perlawanan ini kita boleh katakan bahagian tengah pasukan Malaysia tidak mempunyai seorang defensive midfielder. Jadi apabila kita tak ada seorang defensive midfielder ataupun pemain midfield bertahan, maka Badrul Bahtiar terpaksa untuk mengisi ruang tersebut, dan perkara tersebut telah membuatkan Badrul tak boleh nak utilize dia punya keistimewaan untuk melakukan long ball ataupun through passing ke hadapan bagi mencari pemain-pemain sayap ataupun pemain-pemain striker di hadapan. Dan Badrul terpaksa untuk memfokuskan diri beliau bagi membantu pertahanan Malaysia yang agak goyah di first half dan juga di second half, yang mana kita tengok memang Badrul terpaksa cover dan juga bagi bantuan lah kepada pemain-pemain pertahanan untuk clear ball ataupun untuk challenge bahagian tengah pasukan Indonesia. Dan di bahagian tengah juga yang menjadi kelemahan adalah di antara Kogi dan juga Faisal Halim, yang mana kedua-dua player ni bukanlah player box to box, yang mana kita tahu Faisal Halim adalah pemain winger dan Kogi lebih kepada more to attacking. Jadi apabila dua player ni diletakkan sebagai attacking midfielder di bahagian tengah pasukan Malaysia, mereka seakan-akan tidak mempunyai chemistry dan tidak mampu
mampu nak link up antara satu sama lain, yang menyebabkan midfield Malaysia ni kekurangan kreativiti dan juga kekurangan movement, kecuali di 15 minit yang pertama Malaysia bermain dengan baik, tetapi selepas itu bahagian midfield pasukan Malaysia tiada yang melakukan pressing, iaitu tekanan kepada pemain-pemain Indonesia, tiada yang melakukan hantaran-hantaran killer passing, dan tiada gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah. Boleh dikatakan bahagian tengah Malaysia memang fully lack of creativity ataupun kekurangan kreativiti untuk mencipta gerakan ataupun untuk membuka game kepada wide area ataupun kepada middle area. Boleh dikatakan begitulah, yang menyebabkan bahagian tengah Malaysia tidak begitu hidup pada perlawanan ini. Dan apa yang boleh saya katakan bahagian tengah Malaysia tidak begitu hidup juga adalah kerana tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain Indonesia, yang menyebabkan pemain-pemain Malaysia gagal untuk menyerap tekanan tersebut dan cepat untuk kehilangan bola disebabkan intensity game yang agak tinggi dimainkan oleh pemain Indonesia dengan melakukan tekanan terus-menerus kepada pemain-pemain Malaysia ketika Malaysia cuba untuk menyerang ataupun cuba untuk build up daripada bahagian tengah dan juga bahagian bawah. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya katakan punca kelemahan pasukan Malaysia adalah di bahagian pertahanan back four, yang mana boleh dikatakan bahagian back four pasukan Malaysia selepas pertukaran membawa masuk Dominic Tan, Malaysia bermain dengan tidak tersusun ataupun orang kata tidak organised lah, yang mana mereka terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Indonesia untuk pemain-pemain Indonesia overload pemain di dalam kotak penalti, dan mereka juga telah memberikan ruang kepada pemain Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Jadi boleh dikatakan memang barisan pertahanan pasukan Malaysia pada perlawanan semalam memang agak tidak menjadi, dan juga boleh dikatakan banyak yang perlu diperbaiki daripada segi tersusun, daripada segi disiplin, daripada segi communication memang kena perbaiki lagi, dan daripada segi challenge pun mereka perlu untuk challenge bola lebih awal daripada hanya tunggu ball watching sahaja. Itu yang menyebabkan pemain-pemain Indonesia bebas untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan dan bebas untuk melakukan dan mencari pemain-pemain di belakang pertahanan yang buat larian penetration run ataupun buat larian di belakang pertahanan dengan tepat untuk dia jumpa pemain tersebut bagi melakukan percubaan. Disebabkan apa? Disebabkan defense Malaysia memang tidak tersusun pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga yang boleh saya katakan. Yang keempat, apa yang boleh saya katakan adalah tentang peranan winger, iaitu bahagian kanan Safawi Rashid di first half dan juga Arif Aiman di bahagian kiri di first half, serta di second half Faisal Halim di bahagian kiri, Arif Aiman di bahagian kanan, yang mana kedua-dua player ni kurangnya memberi support ataupun melakukan track back di bahagian pertahanan untuk support Rizal dan juga Syahmi Safari ketika Indonesia menyerang. Jadi disebabkan itulah Syahmi Safari dan juga Rizal tak ada orang yang backup dan tak ada orang yang support daripada pemain-pemain sayap, maka mereka tak boleh nak bertahan dengan begitu baik sebab kurangnya support daripada pemain-pemain winger ini, yang mana boleh dikatakan Safawi dan juga Arif Aiman terlalu berada di bahagian hadapan tanpa turun ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, apa yang boleh saya katakan lagi adalah tentang peranan Syafiq Ahmad, yang mana Syafiq Ahmad pada perlawanan ini diletakkan sebagai Tan Chee Ho sebagai lone striker ataupun seorang penyerang tunggal. Akan tetapi apa yang saya faham, Tan Chee Ho cuba menjadikan Syafiq Ahmad sebagai seorang player di bahagian serangan yang berfungsi sebagai fast nine. Akan tetapi peranan Syafiq Ahmad sebagai fast nine pada game ini agak kurang menjadi kerana apa? Kerana Syafiq Ahmad kurang mendapat bola dan juga kurangnya larian daripada Arif Aiman dan juga Safawi di bahagian kanan ataupun melakukan larian di belakang pertahanan untuk Syafiq Ahmad buka game ataupun create space kepada Safawi dan juga Arif Aiman. Dan perkara tersebut menjadikan fast nine ataupun peranan Syafiq Ahmad sebagai fast nine ni tidak beberapa menjadi. Sebab apa? Sebab kita perlu faham peranan fast nine adalah dia perlu attract ataupun tarik defense kepada beliau, dan dia perlu buka ruang bagi pemain-pemain sayap boleh masuk dalam kotak penalti. Tetapi Syafiq Ahmad pada perlawanan ni dia tidak berbuat demikian, tetapi apa yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad adalah beliau drop terlalu ke bawah ataupun deep terlalu ke bawah di bahagian tengah bagi membantu bahagian tengah. Kadang-kadang beliau terlalu bermain dengan wide
yang mana beliau bermain di bahagian sayap untuk membantu Arif Aiman, yang menyebabkan di bahagian tengah ataupun bahagian serangan tu tak ada seorang player di bahagian serangan yang mampu berfungsi sebagai fast nine. Dan Syafiq juga lambat untuk cover dia punya balik tempat sebagai seorang striker. Jadi boleh dikatakan disebabkan Syafiq Ahmad drop terlalu ke bawah dan beliau tak boleh nak attract defense Indonesia untuk naik ke atas bagi membuka ruang kepada pemain sayap untuk melakukan larian, maka boleh dikatakan peranan Syafiq Ahmad sebagai fast nine juga tidak menjadi pada perlawanan ini. Itu yang menyebabkan pasukan Malaysia tak boleh menang pada perlawanan ini. Dan apa yang boleh saya cakapkan yang seterusnya adalah apabila masuk second half, Malaysia cuba untuk menukar satu taktik, yang mana Tan Chee Ho meletakkan Dayang Kus bermain di bahagian tengah, dan kita boleh tengok juga pada perlawanan ni Dayang Kus bermain sebagai seorang striker. Akan tetapi kita kena ingat Dayang Kus ni bukannya seorang superhero yang boleh membawa kemenangan. Kita bukannya sedang menonton super strikas super strikers yang dalam Astro tu yang mana minit-minit akhir ada hero boleh bagi menang dan sebagainya. Dayang Kus bukan pegang watak tu, dan kita bukan tengok cerita tu, tetapi apa yang kita tengok sekarang adalah realiti. Sekiranya ingin berharap kepada Dayang Kus seorang sahaja, kita kena faham yang bola sepak adalah tentang semangat pasukan dan juga bagaimana satu tim boleh bermain secara bersama. Jadi bila mana Dayang Kus boleh bermain di berbagai posisi, perkara tersebut juga merencatkan sedikitlah corak permainan pasukan Malaysia, yang mana bahagian tengah adanya Dayang Kus hidup, tetapi bila Dayang Kus pergi serangan tak ada orang pula nak supply bola dekat beliau. Itu yang menjadi tanda tanya, kenapa Dayang Kus ditukar daripada bahagian pertahanan ke tengah ke striker. Apa yang bermain-main di fikiran Tan Chee Ho. Dan secara overallnya tentang kelemahan Malaysia ni, memang banyak benda yang perlu diperbaiki, dan memang banyak benda yang kita boleh katakan kekalahan ini adalah kekalahan yang boleh diterima. Memang kita kena terima dengan hati yang terbuka. Cumanya kita memang tak sangka lah yang Malaysia boleh kalah sampai 4-1 macam tu dengan corak permainan sebegitu. Jadi memang banyak yang kena improve. Baiklah, itu untuk kelemahan. Dan untuk orang kata apa, untuk kebaikan, apa yang boleh saya puji tentang skuad Malaysia, yang pertama adalah tentang Dayang Kus lah. Dayang Kus menunjukkan satu corak permainan yang baik di bahagian pertahanan, yang mana beliau boleh baca game dengan cepat bergandingan dengan Junior Istal. Cumanya bila second half, Junior Istal bergandingan dengan Dominic Tan, barisan pertahanan kita tu agak kalang kabut lah. Dan kita boleh katakan Dayang Kus bermain sebagai midfield ataupun defensive midfielder, bermain dengan sangat cemerlang. Beliau boleh jadi playmaker, beliau boleh menggerakkan bola ke hadapan, dan beliau jika beliau menjadi seorang striker pun beliau boleh menjaringkan gol. Tetapi sayanglah gol Syafiq Ahmad dibatalkan dan sebagainya. Tetapi memang pujian harus diberikan kepada Dayang Kus. Yang kedua yang boleh saya bagi pujian adalah tentang Rizal lah, yang mana game ni boleh dikatakan Rizal terpaksa berhadapan dengan Irfan Jaya dan juga Pratama, tetapi Rizal bermain dengan baik, dia boleh challenge dengan baik walaupun ada beberapa mistake yang dilakukan, tetapi secara overall Rizal bermain dengan sangat baik. Dua player tu saya boleh puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini. Okey, baiklah, kita masuk ke dalam ulasan pasukan Indonesia. Bagaimana Indonesia boleh menang lawan dengan Malaysia pada perlawanan ini? Untuk 15 minit yang pertama, Indonesia, saya cakap secara jujur, mereka lambat untuk settle down dan Malaysia berjaya dapat satu gol. Tetapi selepas Malaysia dapat satu gol tu, Shin Tae-yong dia pandai. Yang mana Shin Tae-yong dia ubah corak permainan supaya Indonesia tingkatkan intensity game dengan bermain secara pressing, dan perkara tu telah membuahkan hasil, yang mana kita boleh lihat Indonesia mula untuk press ataupun menekan pemain-pemain Malaysia, sehingga Malaysia kehilangan bola dan tak tahu bagaimana untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut, dan menyebabkan Malaysia tak boleh nak build up dengan baik dan Malaysia cepat kehilangan bola. Dan kita boleh katakan pressing dan juga intensity game yang makin meningkat daripada minit ke minit yang dilakukan oleh Indonesia adalah sangat-sangat berhasil. Itu adalah faktor pertama lah Indonesia boleh menang lawan dengan Malaysia pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang menarik tentang formation Indonesia pada perlawanan semalam adalah bagaimana kita boleh lihat Indonesia mereka meletakkan pemain dengan overload, ataupun mereka lebihkan pemain di bahagian sayap ataupun bahagian wide area lah. Tak kisah di bahagian pertahanan, di back kanan ataupun back kiri, dan juga pemain di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri. Yang mana overload pemain Indonesia ni telah menyebabkan Malaysia punya corak serangan gagal. Yang mana kita tahu
Malaysia punya corak style menyerang adalah menggunakan sayap. Jadi apabila pemain-pemain Indonesia ni dia overload di bahagian wide area, maka pemain-pemain sayap Malaysia nak aktif ataupun nak bergerak solo agak susah. Kita boleh tengok bagaimana Arif Aiman bawa bola di bahagian kiri waktu first half. Beliau dijaga oleh 2-3 orang player Indonesia, dan beliau sukar untuk lepas daripada kawalan pemain-pemain Indonesia, terutamanya Asnawi. Sebab apa? Sebab Indonesia dah overload di bahagian wide area, supaya pemain-pemain sayap Malaysia tak boleh nak penetrate mereka punya bahagian di penalty box dan juga bahagian sayap kotak penalti mereka lah. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia pada perlawanan semalam. Itu yang menarik minat saya lah, bagaimana mereka ramaikan dan mereka lebihkan player di bahagian wide untuk memastikan pemain-pemain sayap Malaysia tak boleh bergerak bebas. Itu yang kedua, faktor kemenangan Indonesia. Faktor yang ketiga adalah mereka mempunyai dua winger yang laju dan mereka ada fullback yang bagus. Yang mana kita boleh tengok Irfan Jaya, Pratama, Asnawi di bahagian right back, mereka bermain dengan sangat cemerlang. Yang mana Asnawi dengan dia punya overlapping, Irfan Jaya mempunyai kepantasan dan dia punya kedudukan ataupun positioning sebagai seorang winger memang sangat tepat. Dan apa yang boleh saya katakan, Irfan Jaya punya finishing dan juga insting untuk ataupun naluri untuk menjaringkan gol memang sangat-sangat bagus. Dan apa yang paling penting adalah Pratama, yang mana Pratama bermain dengan sangat cemerlang pada perlawanan ni dan berjaya untuk jaringkan satu gol yang sangat menarik, mengalahkan Khairul Fahmi Cik Mat. Boleh saya katakan sedemikianlah. Yang mana pemain-pemain winger pasukan Indonesia ni mempunyai kepantasan dan juga kelajuan untuk penetrate bahagian pertahanan Malaysia yang memang tidak tersusun, dan boleh dikatakan Syahmi Safari di bahagian kiri telah memberi ruang untuk pemain-pemain laju ini untuk penetrate di bahagian kiri pasukan Malaysia. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Indonesia adalah bahagian tengah mereka yang dikendalikan oleh Wintan Sulaiman. Yang mana boleh dikatakan Wintan Sulaiman memang agak cemerlang di bahagian tengah. Yang mana beliau punya passing, beliau punya vision, beliau punya ketenangan melakukan pressing, bagaimana beliau open game memang sangat-sangat cemerlang. Dan kita boleh tengok bagaimana larian yang dilakukan untuk gol pertama Indonesia adalah bermula daripada Wintan Sulaiman. Dan boleh dikatakan beliau adalah game changer ataupun orang yang mengubah corak permainan Indonesia pada perlawanan ni untuk mendapatkan gol yang pertama. Dan yang seterusnya, apa yang Indonesia buat waktu menentang Malaysia, mereka tahu Malaysia tak boleh nak exhaust ataupun nak menyerap tekanan yang dilakukan, dan Malaysia juga hadapi kesukaran apabila nak patahkan serangan yang dilakukan adalah Indonesia. Cepat-cepat ketika mereka menyerang menggunakan Irfan Jaya ataupun Pratama di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, mereka akan pastikan dalam kotak penalti mereka ada lebih daripada satu player. Sebab apa mereka buat macam tu? Supaya mereka ada banyak choice ataupun pilihan untuk mereka supply bola ke dalam kotak penalti. Dan kita boleh tengok bagaimana pemain-pemain Indonesia ni dia pandai untuk buat hantaran timing tepat kepada pemain-pemain yang berada dalam kotak penalti ataupun pemain-pemain yang sedang buat larian. Jadi kita boleh tengok antara percubaan terakhir Indonesia yang mana mereka lakukan hantaran di belakang pertahanan, Ivan Dimas baru buat larian, kawan ni dah hantar, Ivan Dimas sampai, bola sampai, Ivan Dimas shoot, nasib baik tak gol. Tu minit-minit akhir. Kalau tak, Malaysia dah kalah 5-1. Itu yang membuktikan kualiti pasukan Indonesia memang berbeza daripada segi in-game tactical. Dan yang seterusnya adalah daripada segi set pieces. Mereka gunakan set pieces mereka memang padu. Yang mana kita boleh lihat gol corner kick daripada Ekam Beget adalah daripada set pieces tu. And mereka pandai untuk menggunakan ketinggian yang ada pada Ekam Beget untuk menjaringkan gol tersebut. Dan kesilapan daripada Khairul Fahmi sendiri menyebabkan Malaysia terpaksa akulah untuk gol ketiga pasukan Indonesia ketika itu. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan, Indonesia pandai untuk melajukan dan juga slowkan, mensederhanakan tempo game lah. Sebab apa? Sebab mereka dah kawal game, jadi mereka tahu bila mereka nak laju game dan mereka tahu bila mereka nak slowkan tempo ataupun slowkan intensity game. Jadi secara overallnya, Indonesia boleh dikatakan pasukan yang baik, pasukan yang cemerlang. Memang mereka ada harapan untuk menjadi juara dalam AFF Suzuki sekiranya mereka kekal dengan momentum sebegini. Dan yang paling penting, saya suka Ezra Willian, yang mana Ezra ni boleh dikatakan bukan striker untuk menjaringkan gol, tetapi dia adalah striker yang sesuai ataupun fit dengan corak permainan Shin Tae-yong. Cumanya
dia tak boleh nak skor. Itu je masalah dia. Tetapi daripada segi corak permainan, memang dia fit, dia sesuai dengan corak permainan Shin Tae-yong. Secara overallnya, Indonesia memang bermain lebih baik daripada Malaysia, dan Malaysia perlu akui yang Indonesia menang dalam derby Nusantara ini. Okey, itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.